Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah. Malam ni kita dapat jumpa untuk kita meneruskan siri pengajian kita. Pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan sepotong ayat Al-Quranul Karim dari surah Al-Isra ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ini, dirikanlah olehmu akan sembahyang ketika gelincir matahari hinggalah waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayat Al-Isra 78 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita melalui ayat ini tentang kewajipan menunaikan ibadat solat. Solat zuhur, solat asar, maghrib dan isya. Ini dapat kita fahami melalui firman Allah, liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sembahyang ketika gelincir matahari, yakni sembahyang zuhur, hingga waktu gelap malam, asar, maghrib dan isya. Kemudian Allah sambung lagi, wa qur'anal fajri, dan juga dirikanlah solat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu solat yang disaksikan. Ada dua perkara yang nak kita tekankan dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamakan solat subuh ini dengan Quran al-Fajr, Quran Fajar. Sembahyang maghrib tidak dinamakan begitu. Sembahyang asar, zuhur dan isya tidak dinamakan begitu. Tetapi sembahyang subuh dalam ayat ini Allah namakan dia Quran al-Fajri, Quran Fajar. Sudah tentu ada keistimewaan di sebalik itu. Kata sebagian ulama, dinamakan solat subuh itu Quran Fajar dalam ayat ini kerana sebahagian daripada rukun yang wajib dalam solat subuh ialah membaca Quran. Itu pendapat sebahagian ulama. Tapi sesuatu yang cukup menakjubkan kita, Allah menamakan mukjizat yang agung itu digelarkannya untuk salat subuh. Boleh dipahami di situ bahawa solat subuh ini satu solat yang sangat hebat. Kalau tidak, masakan Allah menamakan dia dengan gelaran yang sangat hebat, Quran Fajar. Quran ini
satu mukjizat Nabi yang hebat. Quran ialah kalam Allah. Tiba-tiba Quran itu digelarkan untuk solat subuh. Quranul Fajri, yakni solat subuh. Menampakkan kepada kita bahawa solat subuh itu di sisi Allah sangat hebat. Karena itu Allah menyambung lagi dalam ayat ini, inna Quranal Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu solat yang disaksikan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, apa maksud solat subuh itu solat yang disaksikan? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan bahawa solat subuh itu satu solat yang penuh dengan keistimewaan. Ramai makhluk di atas dunia ini tidak tahu solat subuh itu penuh keistimewaannya. Hanya Allah Rabbul Jalil yang mencipta alam ini, yang mencipta segala ibadat yang perlu dilakukan oleh manusia, memberitahu kepada kita solat subuh sesuatu yang disaksikan keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu tuan-tuan, kita sebagai seorang Muslim, bila mendengar perkara ini, pasti tergerak pada hati kita untuk melihat dan menerokai di manakah keistimewaan solat subuh ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita dapat mengetahui keistimewaannya, maka pasti kita bukan saja akan menjaga solat subuh ini, bahkan kita mengetahui bahawa ada sesuatu perkara-perkara yang hebat yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada umat Islam melalui solat subuh. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, solat subuh ini keistimewaannya banyak. Dia merupakan satu waktu, kalau Allah nak berikan kemenangan, kemenangan Islam biasanya datang pada waktu subuh. Sebab itu kita tengok dalam banyak riwayat-riwayat perang Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam perang Khaybar, Nabi melancarkan serangan kepada kaum Yahudi. Sebaik saja Nabi menunaikan solat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari, dalam satu hadis yang sahih, di mana Anas bin Malik melaporkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Khaybar lailan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia nak serang orang-orang Yahudi di Khaybar, dia bergerak daripada Madinah dan sampai di Khaybar pada waktu malam. Wa kana idza ata qauman bilailin lam yaghzu bihim hatta yusbiha. Nabi, kata Anas bin Malik, apabila dia sampai di sebuah tempat itu pada waktu malam, dia tidak akan serang musuh pada waktu itu, kecuali dia tunggu sampai waktu subuh. Ini dia Nabi. Sebab Nabi dia tahu waktu subuh ini waktu kemenangan untuk umat Islam. Sebab itu dalam peperangan Khaybar, Nabi sampai pada waktu malam, dia berkemah di luar Khaybar. Bila orang Yahudi bangun pada waktu subuh, mereka tengok tentera Islam sudah berada di pintu kota Khaybar, sudah siap sedia untuk menyerang mereka. Ketika Nabi melihat orang-orang Yahudi Khaybar pada waktu subuh itu, apa kata Nabi? Kharibat Khaybar, hancurlah Khaybar. Dan Nabi bersabda, inna idza nazalna bisahatil qaumi fasa'a sabahul munzarin. Sesungguhnya kami, apabila kami turun di sebuah tempat musuh kami pada waktu subuh, maka subuh itu akan menjadi waktu celaka untuk mereka. Ini hadis Nabi
Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, dia tidak akan serang musuh dia melainkan selepas dia tunaikan solat subuh. Habis saja solat subuh, serangan dilancarkan. Dan perkara ini diikuti oleh para sahabat, perkara ini diikuti oleh para solihin dan juga para mujahidin Islam ketika mereka pergi berperang membela Islam. Umpamanya berlaku kepada Muhammad ibn Tashfin, seorang panglima perang di Spain. Beliau berperang dengan orang-orang Roman dalam peperangan Zalaqah. Orang-orang Roman berjumlah 100.000 orang. Orang Islam hanya berjumlah 30.000 orang. Muhammad ibn Tashfin memerintahkan tentera-tenteranya supaya bersolat tahajud, dan selepas itu menunaikan solat subuh berjamaah. Solat subuh yang dihiasi dengan kunut nazilah. Mereka merayu kepada Allah, merintih kepada Allah, mohon kemenangan. Selepas saja solat subuh dimulakan, Muhammad ibn Tashfin menggerakkan tentera Islam. Dalam peperangan ini, walaupun Kristian berjumlah 100.000 orang, umat Islam sekadar 30.000 orang, sejarah mencatatkan orang Kristian yang berjaya balik ke rumah mereka dengan selamat hanyalah 7 orang sahaja. Lihat keberkatan waktu subuh. Waktu Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Perkara yang sama berlaku dalam peperangan Ainul Jalut. Peperangan Ain Jalut ini peperangan antara umat Islam menentang orang-orang Mongolia yang mengganas. Keganasan mereka bermula daripada Baghdad. Mereka hancurkan kerajaan Abbasiyah, sehingga Sultan Abbasiyah yang terakhir mereka gulung dalam tikar dan mereka ketuk dengan tongkat beramai-ramai sampai mati. Kemudian mereka sembelih umat Islam seperti mereka sembelih kambing-kambing di tepi jalan. Selepas Baghdad jatuh, mereka pergi ke Damsyik. Mereka lakukan perbuatan yang sama, dan mereka berhajat untuk masuk ke Mesir. Tetapi kehadiran mereka telah ditunggu oleh Sultan Qattaz, salah seorang sultan Islam yang soleh yang mentadbir Mesir. Sultan Qattaz memerintahkan tentera-tenteranya supaya solat tahajud, dan selepas itu tunaikan solat subuh secara berjamaah. Selepas mereka tunaikan solat subuh berjemaah, serangan dimulakan. Satu perkara yang cukup menakjubkan apabila tentera-tentera Mongolia ini dengan mudah dikalahkan dalam peperangan Ain Jalut. Satu peperangan yang dimulakan sebaik saja tentera Islam selesai menunaikan solat subuh berjamaah. Ini kehebatan waktu subuh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersumpah dengan satu sumpahan yang menampakkan subuh itu hebat. Di mana ayatnya? Allah bersumpah dalam surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, serta mencetuskan api dari telapak kakinya, dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuhnya. Allah apabila dia bersumpah, dia tidak bersumpah dengan sesuatu benda yang mudah. Allah hanya bersumpah dengan sesuatu benda yang hebat. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan juga waktu duha. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan nama apa? Dengan nama kuda-kuda perang yang pergi memerangi musuh mereka pada waktu subuh. Ini menunjukkan kepada kita bahawa subuh hari itu merupakan subuh yang sangat hebat.
Dan kalau kita lihat tuan-tuan, dalam hadis-hadis Nabi menceritakan kepada kita bagaimana di akhir zaman nanti akan munculnya Dajjal. Dajjal ini tuan-tuan, dia merupakan satu fitnah yang terbesar bagi umat Islam. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, innahu lam takun fitnah fil ardi munzu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah di atas muka bumi ini semenjak Allah Subhanahu wa taala meletakkan anak Adam di atas muka bumi ini. Tidak ada fitnah yang lebih besar melainkan fitnah Dajjal. Wa inna Allaha lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-Dajjal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ia mengutus seorang rasul melainkan setiap rasul itu akan memperingatkan umatnya tentang bahayanya Dajjal. Ini Nabi sebut betapa jahat dan bahayanya fitnah Dajjal. Tuan-tuan, kita semua tahu bahawa Dajjal ini akhirnya ditumpaskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita selidik hadis-hadis Nabi, kita dapat melihat bahawa Nabi Isa alaihissalam dia zahir ketika solat subuh ditunaikan. Dia zahir dan mengambil tentera-tenteranya yang terdiri daripada orang-orang yang menunaikan solat subuh berjamaah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda tentang perkara ini bahawa dia akan zahirkan Nabi Isa alaihissalam ini pada waktu subuh. Tengok ni. Faqalat Ummu Syuraik ya Rasulullah fa ainal Arab yauma idzin. Ketika Nabi ceritakan tentang kejahatan Dajjal yang dahsyat ini, Ummu Syuraik bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ketika Dajjal mengganas itu, di manakah orang Arab? Di manakah panglima-panglima Arab? Lalu Nabi menjawab, hum yauma idzin qalil, mereka pada waktu itu sedikit sangat. Wa julluhum bi Baitil Maqdis, dan yang hebat di kalangan orang Arab itu ketika itu berada di Baitul Maqdis. Wa imamuhum rajulun soleh, dan ketua mereka merupakan seorang lelaki yang soleh. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subha idh nazala alaihim Isa bin Maryam as-subha. Ketika pemimpin Arab yang soleh itu yang berada di Palestin sedang menunaikan solat subuh dan dia telah pun mengangkat takbir, ketika itu datang Nabi Isa turun ke dunia. Dan bila imam tersebut melihat Nabi Isa turun pada waktu subuh dan dia menyedari kehadiran Nabi Isa, Nabi menyebut, faraja'a dzalikal imamu yankusu yamsil qahqari liyataqaddama Isa yusalli bin nas. Ketika imam itu melihat Nabi Isa datang, maka dia cuba mengundurkan diri supaya Nabi Isa dapat ditolak menjadi imam. Tetapi ketika itu Nabi Isa meletakkan tangannya di atas bahu imam tersebut. Fayada'u Isa yadahu baina katifaihi summa yaqulu lahu taqaddam fasalli fa innaha laka uqimat. Nabi Isa berkata, teruskan sembahyang kerana sembahyang telah pun didirikan. Lihat dalam hadis ini Nabi menyebut bahawa Nabi Isa diturunkan ke dunia ini untuk menghancurkan fitnah Dajjal. Isa diturunkan pada waktu subuh di celah-celah manusia yang sedang menunaikan solat subuh berjamaah. Jelaslah perkara ini bila kita tengok hadis-hadis yang kita bincangkan tadi. Betullah kata Allah bahawa solat subuh itu adalah merupakan solat subuh dan waktu subuh yang banyak keistimewaannya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu ia satu solat yang disaksikan Allah akan kehebatannya. Kerana itu kita umat Islam yang kepinginkan kejayaan umat Islam,
kejatuhan khilafah Islam pada tahun 1924 di Turki. Selepas kejatuhan itu kita melihat umat Islam bagaikan ayam yang kematian ibunya. Sebahagiannya dibunuh, sebahagiannya dilanggar, sebahagiannya mati kurus, berbagai-bagai berlaku. Kita ingin melihat kemenangan Islam. Tiada jalan lain tuan-tuan, melainkan kita mesti menggerakkan ummah ini untuk menjadi manusia-manusia yang menghargai waktu subuh, menjadikan manusia-manusia, insan-insan yang akan meninggalkan katil mereka, meninggalkan selimut mereka, bergegas ke rumah Allah untuk sujud dan rukuk kepada Allah pada waktu subuh. Karena apa? Karena bila kita berjaya menggerakkan manusia pergi ke masjid pada waktu subuh beramai-ramai, disitulah terbukanya kemenangan dan kekuatan Islam. Sebab itu Moshe Dayan, salah seorang Perdana Menteri Israel, dia pernah berkata, tak payahlah kita, yakni orang-orang Zionis, takut kepada orang Islam selagi subuh mereka tidak semeriah Jumaat mereka. Tak perlu kita takut pada orang Islam. Moshe Dayan mengetahui tentang keistimewaan waktu subuh bagi umat Islam. Sayang umat Islam membiarkan waktu subuh berlari begitu saja. Ketika azan berkumandang ditemani dengan angin yang menderu, tambah menyedapkan tidur golongan muslimin. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Itulah laungan azan pada waktu subuh, mengejut setiap individu muslim supaya tinggalkan tempat tidur mereka, segera sujud kepada Allah. Tapi sayang, masjid-masjid Allah terus kosong pada waktu subuh. Rumah-rumah Allah hanya dikunjungi oleh mereka yang tidak boleh tidur pada waktu malam. Sayang, 1000 kali sayang, Allah telah bocorkan rahsia kepada kita, sumber kekuatan, punca kemenangan umat Islam. Kita biarkan begitu saja. Dan kita kena ingat juga bahawa waktu subuh ini dalam satu ketika dia menjadi rahmat kepada umat Islam. Tetapi bila kita melihat dalam beberapa ayat Quran yang lain, waktu subuh juga dia merupakan waktu Allah menghancurkan kaum-kaum yang zalim di suatu ketika dahulu. Kalau kita lihat dalam surah Hud alaihissalam ayat 81, Allah menceritakan kepada kita bagaimana umat Nabi Lut yang zalim, yang jahat, yang berkahwin dengan kaum sejenis, Allah hancurkan mereka sebaik saja waktu subuh masuk. Cuba lihat 81 surah Hud. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaika. Malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah pergi berjumpa dengan Nabi Lut pada waktu malam, lalu berkata, ya Lut, kami ini utusan Allah kepada engkau. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili. Dia berkata, kaum engkau itu ya Lut kaum yang sangat jahat. Oleh itu pergilah engkau berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu di tengah waktu malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka karena istrimu memihak kepada pihak yang zalim. Inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah pada waktu subuh,
bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut bawa keluar semua orang-orang soleh di negerinya. Kenapa? Karena Allah nak menghancurkan umat Nabi Lut yang zalim itu. Bila kata Allah? Ketika masuknya waktu subuh. Bila Nabi Lut dan umatnya yang soleh telah keluar daripada situ, masuk saja waktu subuh, Allah hancurkan kaum Nabi Lut ini, dan tidak ada lagi kesan kepada mereka. Hancur sehancur-hancurnya. Dan kemusnahan yang Allah Ta'ala buat itu berlaku pada waktu subuh. Perkara yang sama menimpa umat Nabi Soleh. Allah hancurkan mereka juga ketika masuknya waktu subuh. Jadi ini menunjukkan kepada kita, waktu subuh ialah waktu Allah membalas dendamnya, menghancurkan kaum-kaum yang zalim. Dan waktu subuh juga merupakan waktu rahmat bagi orang mukminin. Bila kita gabungkan kedua-dua perkara ini, kita dapat memahami betapa kita umat Islam mesti menghiasi waktu subuh ini dengan amal-amal yang soleh, kerana ia waktu kemenangan untuk kita. Dan jangan sekali-kali kita menjadikan waktu subuh ini waktu untuk melakukan dosa dan maksiat. Karena waktu subuh ini tuan-tuan, apabila dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka ia juga adalah merupakan perkara yang akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita dengar sepotong hadis. Satu hadis yang panjang, saya sebutkan terjemahannya sahaja. Nak tunjukkan bagaimana orang yang menghiasi waktu subuh dia dengan dosa, apa balasan Allah akan bagi pada dia. Cuba lihat. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, hadis ini dia menceritakan, ya, dia kata, datang kepada aku dua orang malaikat, maka malaikat itu bawa aku jalan. Ini dalam mimpi dia. Maka aku lalulah berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring, dan di depan lelaki itu ada seorang laki-laki yang lain yang sedang memegang batu yang besar. Seorang sedang baring, depan lelaki yang baring itu ada seorang laki-laki berdiri yang sedang memegang batu yang cukup besar. Dan ketika itu aku melihat bagaimana lelaki yang berdiri tadi melepaskan batu yang besar di atas kepala lelaki yang sedang baring tadi. Lalu hancurlah kepala lelaki tersebut. Nabi pun bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, ini apa petunjuknya?" Malaikat kata, "Jom kita pergi ke tempat lain dahulu." Setelah mereka berjalan, Nabi bertanya lagi, "Wahai malaikat, apa petunjuk kisah pertama yang kita lihat? Seorang laki-laki berbaring, seorang yang lain berdiri memegang batu yang besar, kemudian dia ambil batu besar, dia jatuhkan atas kepala lelaki yang baring tadi, hancur kepalanya. Ini apa petunjuknya?" Maka malaikat pun berkata, "Ammar rajulu alladhi ataita alaihi," adapun lelaki yang engkau datang berjumpa dengannya itu, yuzlagu ra'sahu bil hajar, dihancurkan kepalanya dengan batu. Fa innahu rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfuduhu. Kesalahan lelaki ini ialah dia merupakan seorang laki-laki yang dulunya pernah diajarkan kepada dia Quran, tetapi dia menolak mentah-mentah Quran itu. Ini kesalahan dia yang pertama. Yang kedua, wayanamu anis salatil maktubah, dan lelaki itu hancur kepalanya kerana dia merupakan orang yang suka tidur ketika tibanya waktu solat yang wajib ke atas diri dia. Lihat tuan-tuan, betapa bahayanya apabila kita tidur pada waktu subuh. Tak takutkah kita bila Nabi bermimpi seperti ini? Hancur kepala lelaki tersebut. Orang sedang solat subuh pergi ke masjid,
menunaikan solat subuh bersama-sama dengan imam. Tiba-tiba dia menghabiskan masanya pada waktu itu dengan dengkuran. Tak takutkah dengan perkabaran hadis ini? Dengan kepalanya akan hancur dipukul dengan batu. Tuan-tuan, cuba muhasabah diri kita, sudah berapa kali kita tertinggal solat subuh, dan betapa dekatnya kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kerana itulah solat subuh ini perlu kita jaga. Solat subuh ini perlu kita jaga dengan sebenar-benarnya, karena dia waktu rahmat. Dan dia juga kalau kita buat maksiat dan dosa pada waktu itu, kita akan mendapat laknat dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi cukup jaga solat subuh ni, tuan-tuan. Cuma ada sekali lah Nabi dia tak terbangun solat subuh. Sekali. Bila? Ketika Nabi selesai perang menentang orang-orang Yahudi dalam peperangan Khaybar. Ya, dalam perang Khaybar Nabi berperang dengan Yahudi. Habis perang, letih sangat, Nabi pun balik ke Madinah. Oleh kerana Madinah tu jauh, Nabi tertidur di tengah jalan. Dia pasang kemah, suruh tentera semua tidur kat situ. Oleh kerana takut terlepas waktu subuh, Nabi pesan kepada Bilal bin Rabah, engkau jaga malam ni, jangan tidur, takut terlepas subuh. Bilal pun jaga punya jaga, dekat-dekat waktu subuh dengan Saidina Bilal pun hanyut. Sebab apa? Sebab mereka terlalu letih berperang. Sedar matahari dah ada atas kepala Nabi. Maknanya waktu subuh dah habis, baru Nabi terbangun. Tengok-tengok Bilal tidur juga. Ketika itu Nabi bangun, dan Nabi perintahkan para sahabat supaya menunaikan sembahyang sunat sebelum subuh, dan selepas itu baru mereka qada solat subuh berjamaah. Itulah sekali Nabi tertinggal waktu subuh. Itu pun kerana letih balik berperang. Kita tertinggal waktu subuh kerana apa? Balik perang ke? Balik konsert, balik pergi merewang orang kahwin. Tertinggal waktu subuh kerana malam tadi tengok midnight. Maklumlah sekarang ni televisyen, panggung-panggung wayang kita sekarang ni dah ada lah rumah. Sibuk tengok panggung wayang. Wayang itu, wayang ni dalam rumah. Akhir sekali tidur lambat. Bila tidur lambat, subuh pun terlepas. Lihat. Tapi iyalah, bagi orang-orang yang tidak beriman, tuan-tuan, bagi mereka biasa je. Muazzin panggil hayya 'alas salah, dia kata hai, tak payahlah. Hayya 'alal falah, hai, hayya 'alal bola. Begitu keras hati mereka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, tuan-tuan, waktu subuh ini adalah merupakan waktu yang banyak keistimewaannya. Saya akan sebutkan sebentar lagi hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang hebatnya waktu subuh ini, di samping apa yang telah kita dengarkan tadi. Tuan-tuan, apa yang kita nak sekarang ini ialah subuh ini bukan sekadar kita bangun solat sembahyang subuh. Kita nak ia ditunaikan secara berjamaah. Ia mesti ditunaikan dengan sesempurnanya. Sebab apa? Sebab waktu subuh ini waktu yang disaksikan oleh Allah. Tiba-tiba ia merupakan waktu yang disaksikan oleh Allah. Kita tunaikan dia di rumah seorang diri. Dahlah di rumah, lagi 5 minit subuh nak habis, baru solat subuh. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata apa jadahnya kalau macam tu. Kita bagaikan tidak menghargai pemberian Allah Ta'ala waktu subuh ini. Tuan-tuan, mari kita tunaikan solat subuh dengan cara yang paling sempurna. Bagaimana? Dengan kita menunaikan ia secara berjamaah. Kalau kita tengok, tuan-tuan, sepotong hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum.
Dia ni seorang sahabat Nabi yang buta. Satu hari dia jumpa Nabi SAW, bertanyakan kepada Nabi tentang ada tak excuse, ada tak kelonggaran untuk dia agar dia tak payah datang ke masjid pada waktu subuh. Sebab maklumlah tuan-tuan, padang pasir ada kala jengking, ada ular padang pasir yang bisa. Sedangkan kata lelaki ini, ya Rasulullah, tak ada orang yang nak memimpin aku pergi solat subuh, ada tak kelonggaran untuk aku? Nabi bertanya balik kepada Abdullah ibn Maktum. Kata dia, hal tasma'un nida? Rumah engkau ni boleh didengari tak azan yang dikumandangkan di masjid? Maka dia berkata, na'am, ya Rasulullah, azan dekat masjid sampai kat rumah aku dengar azan tersebut. Nabi kata, fa'ajib, hendaklah engkau sahut azan itu. Artinya hendaklah engkau datang ke masjid juga. Tuan-tuan lihat, ya, lihat dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Ma'ajidu laka rukhsah, aku tak dapat lihat untuk engkau ada satu excuse. Aku tak nampak untuk engkau, wahai si buta, satu kelonggaran. Engkau kena datang sembahyang tempat di mana azan subuh dikumandangkan. Kemudian Nabi berkata, walau ya'lamu hadzal mutakhallif anis salati fil jamaah ma li hadzal mashi illa la'ataha wala habbu ala yadayhi wa rijlaihi. Kalaulah orang-orang yang meninggalkan solat subuh berjemaah di masjid ini mengetahui akan kelebihannya, nescaya mereka akan datang juga ke masjid walaupun terpaksa merangkak di atas tangan mereka dan di atas lutut mereka. Nak ceritanya punya pentingnya solat subuh berjemaah ini. Walaupun kita dalam mazhab Imam Syafi'i memberikan hukum bahawa solat berjemaah itu hukumnya fardu kifayah, sering dipahami oleh kita bila fardu kifayah, orang lain buat aku tak payah, maka masing-masing mengharapkan orang lain buat, aku duduk dekat rumah sembahyang pun tak apa. Bila masing-masing mengharapkan orang lain untuk buat supaya lepas fardu kifayah, itulah yang menyebabkan masjid kita kosong pada waktu subuh. Mengapa kita tidak menghayati hadis Nabi tadi? Apabila si buta meminta ruang kelonggaran agar dia dimaafkan dari tidak menghadiri solat subuh, Nabi berkata apa? Ma'ajidu laka rukhsah, aku lihat tidak ada untuk engkau satu kelonggaran, engkau kena datang juga. Apakah kita ini si buta dari gua hantu? Sedangkan di rumah kereta besar-besar, motor 2-3 biji, biskar racing lagi, kadang-kadang driver ada lagi, tak boleh datang juga. Abdullah ibn Maktum tak ada driver, dia buta, tak ada orang nak bawa dia. Nabi kata tidak ada kelonggaran untukmu, kena datang juga. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat mereka melihat solat subuh ini satu sunnah yang mesti dilakukan. Cuba tuan-tuan tengok apa pandangan para sahabat Abdullah ibn Mas'ud tentang kewajipan menunaikan solat subuh berjemaah. Kata mereka, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalaulah kamu menunaikan solat di rumah-rumah kamu seperti mana orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi ini menunaikan solat di rumah, la taraktum sunnata nabiyikum, nescaya kamu termasuk dalam kalangan orang yang meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, maka telah sesatlah kamu. Lihat, mereka melihat solat berjemaah subuh di masjid itu satu sunnah Nabi yang sangat penting dijaga, dan bila ia ditinggalkan mereka merasakan ia satu kesesatan yang dibuat oleh umat ini. Sebab itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita mendidik diri kita untuk menjadi mukmin yang siap sedia menyemarakkan waktu subuh di masjid berjamaah, biar
kemeriahan subuh di masjid kita semeriah solat Jumaat kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, tapi mungkin bagi setengah manusia, dia nak tahu juga apa keistimewaan solat subuh lagi, sampai Nabi memberatkan betul solat subuh ini dibuat berjemaah di masjid. Apa keistimewaannya lagi? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak buat satu-satu ibadah yang diwajibkan kita melakukan, faedahnya tidak kembali kepada Allah, dia kembali kepada kita. Mari kita lihat apa faedah-faedah solat subuh seperti mana yang pernah diterangkan oleh Nabi SAW. Menunaikan solat subuh ni tuan-tuan, dia akan menjadikan kita ini sentiasa berada di bawah jagaan Allah. Apa kata Nabi SAW dalam satu hadis daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Kata Nabi, man shalla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, orang itu berada di bawah jagaan Allah. Ini janji Allah. Allah berjanji untuk jaga kita. Kita tak perlu bodyguard dah untuk jaga kita. Allah janji untuk jaga kita selagi mana kita tidak meninggalkan solat subuh berjamaah di masjid. Ini penting untuk orang-orang yang nak bermusafir. Dalam kita bermusafir pada hari ini, menyelusuri highway-highway yang sangat bahaya, kadang-kadang kita berjaga-jaga, orang lain pula ganas bawa kereta. Allah dah beritahu, Rasul dah beritahu, kalau kamu nak selamat, perjalanan kamu dijaga oleh Allah, tunaikan solat subuh berjamaah. Dan kita di akhir zaman ini tuan-tuan, bukan saja kehidupan kita bahaya di jalan raya, di mana sahaja terdapat bahaya sekarang ini. Orang perempuan keluar rumah pegang beg tangan, bila-bila masa saja boleh diragut oleh samsing-samsing jalanan. Kita perlukan orang menjaga kita. Allah kata, Rasul kata, Allah Ta'ala bersedia menjaga kamu daripada gangguan musuh-musuh kamu selagi kamu menunaikan solat subuh berjamaah. Sebab itu tentera-tentera Islam, mereka berperang selepas mereka tunaikan solat subuh berjemaah. Sebab apa? Sebab janji Allah dan Rasul. Bila tentera itu tunaikan solat subuh berjamaah, tentera itu berada di bawah jagaan Allah. Ini keyakinan yang mesti disemat dalam hati. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, bagi orang yang sering menunaikan solat subuh berjemaah di masjid, Nabi memberikan khabar gembira kepada mereka. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, Bashiril masyaina fi dhalami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan di malam yang gelap menuju ke masjid, ke rumah Allah, dengan cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Tuan-tuan, bila kita bangkit di akhirat nanti, kita perlukan cahaya menerangi diri kita. Orang-orang munafik, dalam satu hadis Nabi menyebut, ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir bangun dari kubur mereka, mereka bercahaya juga. Tetapi semakin mereka mendekati padang mahsyar, cahaya itu semakin lama semakin malam, akhirnya hilang. Tak ada cahaya. Maka dikenali ini orang kafir, ini munafik, ini penjenayah. Bayangkan bagaimana kita bangun di akhirat nanti tanpa cahaya. Cahaya ini timbul pada tubuh kita, kesan daripada ibadah yang kita lakukan. Makin banyak ibadah kita lakukan, makin banyak pengorbanan kebajikan kita lakukan untuk Allah dan Rasul, makin lebatlah, makin teranglah cahaya ini. Nabi menjanjikan orang yang berjalan kaki di malam yang gelap gulita menunaikan solat di masjid, dia bangkit di akhirat nanti dengan cahaya yang sempurna. Bahkan Nabi mengajar kita tuan-tuan,
bagi pencinta-pencinta cahaya di akhirat. Bukan saja kita pergi solat subuh, cahaya kita dapat sempurna di akhirat. Nabi ajar lagi, sebaik saja kita keluar dari rumah untuk menunaikan solat subuh berjemaah di masjid, Nabi ajar kita satu doa, namanya doa cahaya. Dan doa ini Nabi baca ketika Nabi berjalan kaki pergi ke masjid untuk tunaikan solat subuh berjemaah. Apa doa dia? Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, kau jadikanlah pada hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, pada lidahku cahaya. Wa fi sam'i nura, pada telingaku cahaya. Wa fi basari nura, pada penglihatanku cahaya. Wa fi yamini nura, wa fi yasari nura, pada kananku cahaya, pada kiriku cahaya. Wa fi nafsi nura, dan jadikanlah cahaya itu pada seluruh diriku. Allahumma azimli nuri, ya Allah, kau besarkanlah cahaya itu untuk diriku di akhirat nanti. Tuan-tuan, bayangkan di akhirat nanti bila kita bangun, seluruh tubuh kita bercahaya, dan cahaya itu hanya akan terbit pada insan-insan yang soleh, yang mana mereka ini akan dikenali sebagai al-abrar, orang-orang yang akan mendapat kemenangan di akhirat nanti. Tunaikan solat subuh berjemaah, insya-Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keistimewaan kepada kita di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, orang yang menunaikan solat subuh berjemaah ini, tuan-tuan, Allah dan Rasul menjanjikan bahawa mereka ini akan masuk syurga dan tidak akan masuk neraka. Sepotong hadis Nabi, di mana Nabi telah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang menunaikan dua solat yang sejuk. Maksud solat sejuk ni solat fajar, subuh dan solat asar. Siapa tunaikan solat subuh dan asar berjamaah, dakhalal jannah, orang itu masuk syurga. Dalam satu hadis yang lain Nabi berjanji, la yalijal nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk api neraka orang yang menunaikan solat sebelum terbit matahari, yaitu solat subuh, dan orang yang menunaikan solat sebelum terbenam matahari, yaitu solat asar berjamaah. Ini janji Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, orang yang menunaikan solat subuh ini, orang tersebut ialah orang yang diakui keimanannya. Kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi SAW menyebut, ya, bahawa solat subuh ini solat yang sangat berat untuk ditunaikan oleh orang-orang munafik. Laisa salatu afqal alal munafikin min salatil isya'i wal fajr. Tiada solat yang paling berat untuk ditunaikan oleh orang-orang munafik di masjid Allah melainkan solat subuh dan juga solat isya. Sebab apa? Sebab subuh ni gelap, orang tak nampak. Orang munafik ni dia nak menunjuk-nunjuk. Jadi kalau dia pergi semayang waktu gelap, orang tak nampak. Sebab itu zuhur dia ada, asar dia ada, subuh dia isya dah gelap, dia tak ada. Sebab itu tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kami di zaman Nabi SAW kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri asaqna bihi dhann. Kami apabila kami melihat ada orang tak datang solat subuh, maka pandangan kami terhadap orang itu mula menjadi serong. Sebab apa? Sebab solat subuh ni kalau orang tak datang, itu tanda-tanda kemunafikan di dalam hati. Ada seorang sahabat, tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lepas solat subuh dia jadi imam, dia bagi salam, dia tengok belakang, ada seorang sahabat tak ada. Lepas solat subuh terus dia cari sahabat tu, mana perginya. Terjumpalah dia dengan ibu kepada sahabat tersebut. Mana anak kau? Anak aku malam tadi bangun solat tahajud. Lepas solat tahajud dia terus tertidur sampai subuh pun tak sempat berjemaah di masjid. Apa kata Umar? Sesungguhnya solat berjemaah di masjid itu, subuh berjemaah di masjid itu lebih afdal daripada dia solat tahajud di rumah. Ini pendirian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Karena itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita dapat melihat ya bagaimana Nabi SAW menjanjikan kepada kita ya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang menunaikan solat isya berjamaah, orang itu seolah-olah telah menunaikan qiyamul lail separuh malam. Tetapi wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang tunaikan solat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, seolah-olah orang itu sudah tunaikan qiyamul lail sepanjang malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, antara sebab lain kita kena tunaikan solat subuh berjemaah di masjid ini tuan-tuan, ini adalah kerana solat subuh ini ialah waktu di mana malaikat naik ke langit memberi laporan pada Allah. Kita ni, kata Nabi SAW, ada malaikat yang jaga kita bergilir-gilir ya. Dia turun pada waktu subuh, dia naik pada waktu subuh. Dia punya shift tu. Malaikat yang datang baru, dia datang pada waktu subuh, dia tengok, orang ni tengah solat. Ketika dia tinggal pun, orang ni tengah solat subuh berjemaah. Sebab itu bila dia sampai di depan Allah, Allah bertanya kepada malaikat itu ya, kaifa wajadtum ibadi, bagaimana engkau dapati hamba aku ketika engkau datang semalam dan ketika engkau tinggalkan mereka pada waktu subuh lah. Apa kata malaikat? Taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Ketika kami datang berjumpa mereka, mereka sedang solat subuh berjemaah. Ketika kami tinggalkan mereka pun sama juga, sedang solat subuh berjemaah. Alangkah indahnya tuan-tuan ketika malaikat bercerita pada Allah. Allah dah tahu dah, cuma Allah minta laporan ya, aku tinggalkan hamba engkau ya Allah ketika dia sedang solat berjemaah di masjid subuh. Terketa-keta datang ke masjid waktu subuh, datang untuk tunaikan solat berjemaah. Ketika aku datang pun macam tu juga. Cuba lihat bagaimana Allah melihat seorang hambanya yang begitu tekun beribadat pada waktu subuh, dan perkhabaran itu disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, karena itu kita perlu menjaga solat subuh ini, karena dia merupakan satu solat yang sangat penting untuk kita jaga. Sebab itu jangan kita tidur larut-larut malam, jangan kita buat maksiat di siang hari. Kadang-kadang kita ni teringin nak solat subuh berjemaah, tapi pada waktu siang kita buat maksiat. Solat subuh ini tuan-tuan berjemaah di masjid, ini amalan orang-orang soleh. Kalau kita tinggalkan maksiat di siang hari, insya-Allah kita akan dapat bangun subuh berjemaah di masjid. Dan bila kita biasakan subuh berjemaah di masjid, insya-Allah kita akan dapat apa yang Nabi janjikan kepada kita, seperti mana yang saya sebutkan pada hadis-hadis sebentar tadi. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, subuh ni bagi orang yang telah datang tunaikan solat subuh berjemaah di masjid, saya nasihatkan jangan balik ke rumah selagi tidak terbit matahari. Sembahyang berjemaah di masjid, bersubuh berjemaah di masjid itu pahala dah besar. Cuba kita lihat apa lagi pahala Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang solat subuh berjemaah di masjid, kemudian dia tunggu iktikaf di masjid sampailah terbit matahari. Apa Allah Ta'ala nak bagikannya? Cuba dengar hadis ini. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas saja tunaikan solat subuh berjemaah, dia duduk di masjid, tak keluar, tak bercakap walaupun sepatah. Duduk buat apa? Duduk berzikir menyebut nama Allah, ataupun duduk mendengar kuliah subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Apabila terbit saja matahari,
Shalla thumma shalla rak'ataini. Kemudian bila terbit matahari dia pun solat 2 rakaat. Solat apa tu? Solat duha. Apa Allah Ta'ala akan beri kepada dia? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Bagi orang ini, dia mendapat pahala menunaikan haji dan umrah yang sempurna. Sebab itu penting kita buat kuliah subuh di masjid. Dan penting juga para jamaah duduk dengar kuliah subuh. Kadang-kadang kita ni rajin datang solat subuh berjamaah, tapi lepas solat subuh tak sempat nak berwirid. Terlampau rindu sangat pada katil, pada bantal, pada isteri di rumah. Kadang-kadang beri salam aja isteri dah telefon, bang balik cepat, hujan ni. Tak sempat suami nak berzikir berwirid, tak sempat suami nak mendengar kuliah subuh. Padahal Nabi beritahu kita punya besarnya pahala umrah dan haji yang sempurna. Bila kita tunai solat subuh berjamaah, lepas itu kita duduk berzikir atau dengar kuliah subuh sehingga terbit matahari, kemudian kita tunai solat duha 2 rakaat, pahalanya besar. Tapi syarat jangan bercakap walau sepatah perkataan. Sebab itu lepas subuh jangan bersembang, jangan duduk kat belakang mula buka rokok daun. Ini kalau di kampung-kampung lah. Kalau kita di bandar taklah macam tu ya. Di bandar ni lepas subuh buka surat khabar, cari roti canai banjir, rugilah. Dengar kuliah subuh tu sampai terbit matahari. Kalau ustaz tu nak berhenti sebelum terbit matahari, ustaz panjang sikit, sebab Nabi kata sehingga terbit matahari. Kami nak pahala umrah, ustaz. Umrah yang macam mana? Umrah yang sempurna. Berapa ramai orang buat umrah tapi umrah tak sempurna. Kita tunaikan solat subuh berjamaah, wirid dengan kuliah subuh sampai terbit matahari, solat 2 rakaat, Allah bagi pahala umrah dan haji yang sempurna. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah pesanan Nabi SAW kepada kita, yang sekaligus mengajar kita untuk menjaga solat subuh ini sebenar-benarnya. Tuan-tuan, berapa ramai ahli maksiat mereka dapat kemenangan daripada Allah pada waktu subuh. Saya kenal dengan seorang lelaki ahli maksiat, ahli dosa, pukul orang ya, macam-macam dosa lah dia buat. Minum arak ni biasa macam air sejuk je. Satu hari dia datang ke masjid sembahyang dengan pakai seluar jin ketatnya, baju pun tak tutup ketiak, maklumlah samsing. Datang solat maghrib, orang seorang tak berani tegur dia sebab takut kena penumbuk dia. Mujurlah dia datang tapi tak berani tegur. Lepas maghrib dia balik, sebulan macam tu. Bila cukup sebulan lebih kurang, Tok Nazir jumpa dia, tuan boleh tak lepas maghrib jangan balik? Sebab apa? Lepas isyak ada kenduri, tak ada orang nak makan lauk tu, jemaah semua balik sebab jerbu tebal. Boleh, saya tunggu. Dia pun solat isyak kali pertama di rumah kenduri. Tengah-tengah makan, Tok Nazir kata, tuan ni dah pencen ke? Aku dah pencen dah tak pukul orang dah. Kalau begitu tuan nak tak kerja di masjid? Jadi apa? Jadi tok siap. Inilah kerja yang aku tunggu lama dah. Pukul orang aku dah buat, tipu orang aku dah buat, macam-macam jenis tipu aku tipu cara blackout, tipu macam-macam tipu aku dah buat. Kau nak bagi aku jadi tok siap? Pucuk dicita ulang mendatang, dia pun jadi tok siap. Samsing Kuala Lumpur jadi tok siap. Sejak dia jadi tok siap, tuan-tuan, alhamdulillah dia istiqamah datang masjid. Saya sendiri mengajar di tempat di mana tok siap ini bertugas. Setiap kali lepas mengajar, dia lah layan saya lepas mengajar. Tuang air, bagi mihun, bagi mi. Layanannya 5 star. Lemah lembut pula tu. Tiba-tiba saya dihantar ke luar negara bertugas sebentar.
Bila saya balik, saya mengajar di tempat tersebut, tiba-tiba yang dilayan, orang yang melayan saya sudah orang lain. Saya bertanya, mana Pak Cik hari tu yang badan tegap tu? Jemaah kata dia dah meninggal lah Ustaz. Allah. Orang baik-baik ini cepat benar Allah ambil ya. Yang jahat-jahat tu dah berapa kali masuk ICU, bypass dah 5 kali, tak mati-mati lagi. Makin jahat mulut tu. Orang baik macam dia ni cepat benar Allah ambil. Jemaah masjid pun tanya, Ustaz kenal tak dia siapa? Macam mana dia meninggal? Tak tahu, cuba cerita sikit. Dia kata, Ustaz, dia tu sebenarnya orang Samsing tu Ustaz, cuma dia baru bertobat. Bila dia bertobat, kami bagi dia jadi tok siap. Hari tu waktu dia meninggal tu, masa tu dia datang masjid awal pukul 5, tok siap datang masjid awal. Bila dia datang, dia buka lampu, tunggu muazin tak sampai-sampai. Subuh dah masuk, dah 5 minit subuh masuk dah. Risau dia, siapa nak azan ni? Dia nak azan tak reti, maklum lah. Oleh kerana muazin tak datang, dia beranikan diri buka amplifier, dia pun azan ala karaoke. Orang pun heran tengok, ramai turun tengok siapa dia azannya. Jadi ramai jemaah hari tu. Bila orang pun dah datang, imam pun dah sampai, dia pun khomat. Dia duduk depan sekali lah, semayang. Bila semayang subuh rakaat pertama okey, rakaat kedua okey, tiba pada sujud yang terakhir, imam sujud, dia pun sujud. Bila imam bangun dari sujud, imam baca tahiyat akhir, si fulan ini terus sujud di hadapan Allah. Imam pun sampai kepada innaka hamidun majid, dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bila sampai ke kiri, dia tengok hamba Allah ini masih sujud lagi pada Allah. Dalam hati Pak Imam, Allah hebatnya dia ni, dulu Samsing Kuala Lumpur, tak pernah kenal tangga masjid, sekarang ini sujud dia lebih lama daripada Pak Imam. Pak Imam pun terus wirid, baca doa, walhamdulillahirabbil alamin, tangan pun disapu ke muka. Pak Imam toleh ke belakang tengok si fulan masih lagi sujud pada Allah, punya lama. Ketika itulah mereka mula mengesyaki sesuatu berlaku. Seorang pakar kesihatan pergi dekat, pegang nadi dia, mendapati nadi dia telah berhenti. Allah ambil nyawa si fulan yang ini, yang dulu sejarah hidupnya hitam, tetapi orangnya cukup kuat menjaga solat subuh berjemaah selepas dia bertaubat. Dialah yang membuka pintu masjid pada waktu subuh. Dialah yang membentang tikar semayang untuk jemaah yang datang solat subuh. Allah beri keistimewaan pada dia. Rohnya diambil ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tak kita jadi seperti itu? Sudah pasti. Tuan-tuan, kalau kita diambil oleh Allah ketika sedang sujud pada Allah di waktu subuh yang hening itu, tidak ada nilainya dengan emas segunung Uhud. Marilah kita menjadi manusia yang menjaga solat subuh kita berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan tadi, seperti mana yang telah Allah dan Rasul janjikan kepada kita. Saya rasa itu sajalah syarahan kita pada malam ini. Apa yang baik yang tuan-tuan dengar tadi datangnya dari Allah, yang tak baik itu daripada saya. Mari sama-sama kita meriahkan solat subuh kita semeriah solat Jumaat kita. Mudah-mudahan kekuatan Islam akan kembali semula kepada umatnya bila solat subuh kita semeriah solat Jumaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa fi alsinatina nura wa fi anfusina nura. Allahumma 'azzim lana nurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil